Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel. Kita masih lagi dalam malam puaka. Terima kasih kepada yang dah pun subscribe. Kepada yang belum subscribe, tekan button subscribe dan juga bell notification supaya korang tidak terlepas video-video yang menarik dan menyeramkan daripada Zaf. So malam ni guys, tanpa lengah masa, part 2 kejadian seram yang terjadi kepada Luqman. Ini adalah part kedua daripada kisah seram penari tradisional tanpa wajah. Alamak, dah ramai dah yang dah tak sabar nak dengar kisah part 2 ni. So tak nak lengah masa, aku harap korang semua dah bersedia. Let's go guys. Kita teruskan hiburan lagi sekali dengan keseraman yang tak boleh brain otak ni. Let's go guys. Malam puaka. Dalam episod yang lepas, kita berada di situasi di mana Luqman telah berjumpa dengan Daniela dan kedua-duanya mengalami situasi yang sama. Situasi apa? Situasi bila bangun saja tiba-tiba ada dekat pantai, man. So kedua-dua mereka ni dah takut dah. Jadi Daniela dan Luqman ni apabila dah berjumpa dekat tangga tu, mereka berdua bersetuju untuk naik ke tingkat atas dan Luqman ni dalam keadaan gembira. Sebab apa gembira? Macam korang jugalah bila dengar Daniela je, korang dah imagine dah. Mesti cantik gila Daniela ni kan. So dengan wajah yang cantik yang membuatkan ruangan komen penuh dengan laki-laki yang nak berkenalan juga dengan Daniela ni, Luqman dipimpin tangan dia oleh Daniela menuju ke tingkat 5 untuk apa? Untuk memberitahu kawan-kawan diorang ni yang diorang telah pun mengalami satu kejadian yang diorang sendiri tak boleh brain. Diorang sendiri dah memang takut gila dah. Sebaik saja Daniela dan Luqman ni sampai je kat tingkat 5 tu, diorang berdua terus bergegas masuk ke asrama lelaki dengan harapan Luqman ni ingin bagi tahu kawan-kawan dia apa yang diorang alami. Tetapi sebaik saja diorang masuk di pintu asrama tu, diorang tengok keadaan dalam asrama tu yang sepatutnya dipenuhi dengan pelajar lelaki yang sedang tidur meniarap, terlentang apa semua, kosong guys. Asrama tu tak ada orang. Dan masa ni lah Luqman bersuara. Luqman cakap kat Daniela, "Weh, apa benda ni weh? Weh Daniela, mana kawan-kawan aku tu? Mana budak-budak dom ni kan?" Daniela pada masa tu, dia pun dah takut gila dah. Daniela dah tak tahu nak buat apa dah. So Daniela cakap kat Luqman, "Weh, kau ni boleh sabar tak? Relax lah. Engkau takut, aku pun takut lah. Engkau ni, sepatutnya engkau laki, beranilah sikit." Luqman ni dah gelabar dah. Dah macam ayam berak kapur lah. Menggelabar, menggelupur macam tu kan. Luqman ni terus cakap kat Daniela, "Weh, jomlah kita turun bawah lah weh. Kita turun bawah, tak payah tinggal atas ni." Tetapi Daniela cakap dekat Luqman, "Kau boleh sabar kejap tak? Sekarang ni, apa kata kita pergi cek dom aku pula kan? Mana tahu kawan-kawan aku ada, kita boleh minta tolong." So Luqman ni pun memberanikan diri. Tangan masih dipimpin Daniela ni. Oh, tak lepas nampak kan? Sambil-sambil lari tu ambil kesempatan juga. Sempat juga Mat. Lepas tu lari ikut Daniela ni. So sebaik sahaja sampai pula dekat dom perempuan yang hanya bersebelahan daripada dom lelaki tu, Daniela pun masuk dan kedua-duanya terpaku dekat luar koridor tu. Sebab apa? Sebab bila tengok dom perempuan sama macam dom lelaki, tak ada orang. Kawan Daniela seorang pun tak ada. Dom tu korang boleh bayang tak? Keadaan gelap, hanya dipenuhi katil sahaja yang berada di kiri dan kanan bilik dom tu. So ruang tengah tu kosong tau. Tetapi dalam keadaan sunyi sepi tu, hanya tinggal berdua sahaja Daniela dan juga Luqman ni. Bila dah tengok keadaan kosong macam tu, Luqman ni lagi sekali nak lari. So dia tarik tangan Daniela, tetapi Daniela seakan-akan terpaku kat situ. Dia tak bergerak pun. Beberapa kali Luqman ajak Daniela, "Weh, dah lah weh, kawan kita dah tak ada. Aku takut lah Daniela kan. Weh, jomlah." Tetapi Daniela macam terpaku memandang sesuatu. Pada masa ni, Luqman tak tahu lagi apa yang Daniela ni pandang kau. Tetapi sebaik saja Luqman tengah dalam keadaan menggelupur macam tu, tiba-tiba Daniela bersuara. Daniela cakap, Luqman, sabar kejap. Lepas tu Luqman pun bila dah menggelupur macam tu, bila dengar suara Daniela, Kenapa Daniela? Kenapa? Kau nampak apa?" Tiba-tiba Daniela secara perlahan-lahan mengangkatkan sebelah lagi tangan dia dan menunjuk ke satu sudut di dalam asrama perempuan tu.
semasa Luqman cuba memerhatikan apa yang Daniela ni cuba tunjuk kat dia kat dalam dom tu. Lalu Luqman pun pandang juga ke arah tempat yang Daniela tunjuk. Dan sebaik saja Luqman pandang ke dalam, terus lagi sekali satu badan Luqman meremang. Sebab apa? Sebab di tengah-tengah bilik dom yang kosong tu, kelihatan satu susuk tubuh yang sedang duduk di tengah-tengah bilik dom tu guys. So kalau korang nak imagine, korang boleh bayang katil dia di kiri dan kanan tau. Jadi dekat ruang tengah ni ada kosong, ada ruang kosong untuk pelajar berjalan ke apa. Di tengah-tengah ruang kosong tu lah Daniela dan juga Luqman nampak dalam bilik yang gelap tu ada seorang perempuan yang tengah duduk dekat situ. Lalu Luqman pun cakap kat Daniela sambil menarik-narik tangan Daniela ni, "Daniela, apa tu doh? Weh, siapa tu doh? Weh, jomlah. Luqman ni dah takut gila dah. Tak boleh pakai punya Luqman. Kau jantan kot. Mana telur kau?" Tak pasal man kan. Kita start balik. Tak payah sampai ke tahap tu. Control. Okey. So Luqman ni dia dah memang takut gila dah. Dia dah tak tahu nak buat apa melainkan untuk melarikan diri. Tetapi Daniela ni masih berkeras nak tengok juga siapa susuk tubuh yang tengah duduk tu tau. Kemungkinan kawan dia ke apa ke kan. Dia pun risau juga. So Daniela cakap kat Luqman, "Sabarlah. Manalah tahu tu kawan aku ke. Jomlah kita check lah, kita masuklah kejap kan." Tetapi Luqman dah cakap beberapa kali kat Daniela. Tetapi Daniela ni pun dia keras kepala juga. Dia nak masuk, dia nak check juga siapa yang tengah duduk kat dalam bilik tu. Sebaik saja mereka berdua melangkah masuk, dah nak menghampiri susuk tubuh yang membelakangi diorang tu. Dan susuk tubuh ni duduk dalam keadaan cara orang bersilat yang duduk satu kaki ke atas tu. Korang boleh imagine lah korang pergilah search kat Google orang bersilat duduk macam mana ke apa kan. Perempuan tu tengah duduk macam tu tau. Dan apabila Daniela ni cuba menegur susuk tubuh tu dengan berkata, "Weh, kau okey tak? Weh, mana yang lain? Mana budak-budak lain kan? Jom ikut kita orang. Tempat ni dah tak elok dah ni. Tempat ni dah apalah. Kau okey tak? Jom ikut aku dan kawan aku ni. Jom kita turun. Mana budak-budak lain weh?" Tetapi susuk tubuh ni tetap kaku, duduk saja, tidak langsung menoleh ke arah Daniela dan juga Luqman. Dan pada masa inilah kedua-duanya mengambil langkah ke belakang seolah-olah okey, Luqman dan Daniela ni dah tahu dah. Ini kemungkinan besar bukan kawan-kawan kita. Sebaik saja diorang dah nak melangkah keluar daripada bilik tu, tiba-tiba guys, Luqman dan juga Daniela dengar bunyi yang diorang cukup kenal. Kalau korang pun nak tahu bunyi apa, tak lain tak bukan guys, Cing cing cing. Cing 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 cing. Cing 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 cing. bunyi loceng kaki yang mereka berdua pernah dengar. Dan apabila Luqman dan Daniela pandang, dia nampak susuk tubuh ni dalam keadaan duduk lagi dan mengangkat sebelah kaki lalu menghentak beberapa kali ke lantai. Dan itu telah membuatkan bunyi loceng tu bergema di dalam bilik yang kosong tu. Cing cing cing. Cing 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 cing. Pada masa ni langkah Luqman dan Daniela terhenti, seolah-olah dipaku, digam tapak kaki diorang ke atas lantai tu. Tidak boleh bergerak dan mata diorang tepat memandang ke arah susuk tubuh ni yang secara perlahan-lahan sedang bangun guys. Sambil menghentak-hentak kaki, susuk tubuh ni mula bangun dan secara perlahan-lahan pusing ke arah Luqman dan Daniela. Sebaik saja susuk tubuh ni memalingkan badan dia, tiba-tiba apa yang ditakutkan oleh Luqman dan Daniela menjadi kenyataan. Sebab apa? Susuk tubuh yang disangkakan kawan Daniela ni bukanlah kawan Daniela, tetapi merupakan penari tradisional tanpa wajah guys. Lagi sekali Luqman dan Daniela nampak penari ni tak ada muka dan penari ni masih menari sambil menghentak-hentak kaki. Bunyi loceng kaki tu semakin kuat kedengaran dalam bilik tu. Dan tiba-tiba penari tradisional ni bersuara. Dia berkata, "Hai, korang nak tengok muka aku? Sinilah. Kat sini
menari dengan beta jom. Sebaik saja diorang berdua dengar suara tu memanggil diorang untuk menari bersama-sama. Terus Daniela dan juga Luqman menjerit dengan serentak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Luqman, lari! Lari! Dan Luqman juga menjerit nama Daniela. Daniela, cabut! Aku dah cakap bodoh, cabut! Dan diorang pun sepantas kilat meluru keluar, terus ke koridor dan turun tangga ke tingkat bawah dengan nafas yang tercungap-cungap, dengan keadaan kaki yang longlai sebab takut semua. Diorang gagahkan diri juga. Daniela dan Luqman ni lari seperti lipas kudung yang cuba mengelak pokok-pokok apa semua, peribahasa semua dah berterabur dah sekarang ni. Diorang lari sampai saja ke tingkat bawah tu, tetapi mereka berdua tidak tahu ingin ke mana sebab sekarang ni situasi dia, Daniela dan juga Luqman tak tahu di mana pelajar-pelajar lain, tak tahu di mana kawan-kawan diorang berada. Jadi semasa diorang tengah cuba decide, kita nak pergi mana ni Daniela? Daniela pun macam, kau relax kejap, aku nak fikir ni kan. Dalam kelang kabut macam tu, daripada arah pantai, Daniela dan Luqman ni perasan ada lagi satu susuk tubuh yang sedang berlari pantas mendekati diorang. Dan pada masa ni lah Daniela dan juga Luqman ingin melarikan diri daripada susuk tubuh tu, ingin pergi ke blok asrama yang lain. Tapi di belakang diorang, sambil diorang lari tu, diorang boleh dengar ada suara yang memanggil diorang. Tetapi yang membuatkan Luqman ni terhenti dan menarik tangan Daniela. Sebab apa? Sebab Luqman cakap kat Daniela, Daniela, kejap. Aku macam kenal suara ni. Dan Daniela cakap, dah lah weh, kita dah berapa kali kena game dengan hantu tu. Lari je lah. Tetapi pada masa ni Luqman cakap, sabar kejap. Kita tengok siapa tu. Manalah tahu kawan aku ke. Dan memang betul guys. Sebaik saja Luqman dan juga Daniela memalingkan kepala dia, diorang perasan yang tengah berlari mendekati diorang tu ialah Naim, kawan kepada Luqman ni. Naim dalam keadaan tercungap-cungap menjerit nama Luqman dan juga Daniela. Naim ni cakap, Luqman, astaghfirullahaladzim. Weh, Allah, hai, yang korang lari apa hal? Aku dah panggil korang, takkan korang tak dengar kan? Dan pada masa ni Luqman cuba menanyakan Naim, weh Naim, kau pergi mana tu? Kau daripada mana ni kan? Keadaan dah menggelupur dah guys. Diorang dah tak tahu nak buat apa dah. Pada masa ni pun Luqman macam nak tak nak je percaya. Sebab apa? Sebab takut Naim yang disangkakan kawan dia ni tiba-tiba berubah jadi hantu ke kan. Lalu Luqman suruh Naim ni baca Al-Fatihah dalam keadaan yang pelik, dalam keadaan yang blur, tak tahu nak buat apa. Naim pun cakap kat Luqman, apalah aku kena baca Al-Fatihah? Aku dah lah tengah penat ni. Luqman cakap, baca je lah Al-Fatihah. Dan Daniela pun terus menyokong Luqman, kau baca je lah, orang dah suruh baca Al-Fatihah. Dan pada masa ni Naim tak ada pilihan lain selain membacakan Al-Fatihah untuk puaskan hati Luqman dan juga Daniela ni. Sebaik saja Naim ni habis baca apa semua, barulah Daniela dan Luqman menarik nafas lega. Dan Luqman sempat tanya Naim, weh, mana kawan-kawan kita? Lepas tu kau daripada mana ni? Kenapa kau seorang je ni? Naim pada masa ni dah tak tahu nak cakap apa dah. Naim cakap, weh, aku daripada pantai tu, aku daripada pantai. Tadi ada makhluk tak ada muka kejar aku. Dan Luqman pun cakap, engkau pun kena. Astaghfirullahalazim. Mana yang lain-lain? Kau ada jumpa lain-lain tak? Mohsin, Ilyas semua. Naim cakap, tak ada. Aku tak tahu diorang pergi mana. Aku terus lari, lepas tu aku nampak korang dah dekat bawah tu. Sebab tu aku panggil beberapa kali nama korang. Tapi korang lari tinggalkan aku. Dah lah aku ni memang ada semput. Dah lah aku ni mengah. Aku dah lah takut. Kenapa kau tinggal aku kan? Lepas tu cuba Luqman ni menenangkan Naim ni. Luqman ni beritahu Naim, sabar bro. Aku dan Daniela pun sekarang ni dah terkena dah. Kita orang tahu dah apa yang kau nampak tu, kita orang dah nampak dah. Dia asyik kejar kita orang bro. Dan pada masa ni lah mereka bertiga cuba berbincang ke mana arah yang diorang patut pergi untuk mencari kawan-kawan dia yang lain ni, untuk menyelamatkan diri pun ya juga. Sebab dekat situ tak ada kelihatan pun kelibat pelajar-pelajar lain, cikgu-cikgu lain. Hanya mereka bertiga saja dekat kawasan asrama tu. Jadi dalam kelang kabut, dalam ketakutan yang teramat sangat, tiba-tiba guys, ada sesuatu yang mengganggu fikiran Luqman ni. Korang nak tahu tak apa yang mengganggu fikiran dia? Kalau nak tahu, kita break kejap. Kejap lagi ya sambung. Apa
Apa sebenarnya yang mengganggu si Luqman ni? Kalau korang nak tahu, semasa mereka bertiga berada di kawasan asrama tu dalam keadaan takut dan masih membincangkan ke mana arah tuju yang diorang patut pergi untuk menyelamatkan diri, Luqman terdengar perbualan di antara Daniela dan juga kawan baik dia si Naim ni. Daniela ni tiba-tiba tanya si Naim ni dengan nada yang perlahan. Daniela ni tanya, You pergi mana tadi? I cari you kat pantai tak jumpa pun. Dan Naim pada masa ni sebabkan dia perasan kawan baik dia Luqman tengah memerhatikan dia berborak dengan Daniela, Naim terus bagi signal kat Daniela. Naim cakap, diamlah, nantilah kita borak. Sekarang ni kita selamatkan diri dulu. Kita selamatkan diri dulu. Nantilah kita borak kan. Sambil memberi signal kat Daniela seolah-olah jangan tanya sekarang, tanya nanti. Dan pada masa ni Luqman dah pun memerhatikan gelagat Daniela dan juga Naim ni. Dalam hati dia rasa apa hal yang Daniela cakap dengan Naim, ayu dengan aku tak ada pun. Asyik panggil aku kau aku. Kalau tak pun tak habis-habis. Kau akan pukul aku, cakap aku bodoh apa semua kan. Dah tu apa hal yang kau tiba-tiba manja pula dengan Naim. Dalam hati Luqman ni dah bermacam-macam persoalan. Dalam pada masa yang sama, walaupun takut, tetapi Luqman ni dia masih lagi ada perasaan sakit hati. Sebab apa Daniela ni tiba-tiba nak sweet dengan Naim ni kan. Dia dah rasa macam kau ni apa hal, macam ada sesuatu je kan. Belum sempat Luqman ingin menanyakan soalan yang terbuku dalam hati dia ni, tiba-tiba lagi sekali mereka bertiga. Cerita ni memang banyak tiba-tiba aku rasa kan. Tiba-tiba mereka bertiga ni teramat terkejut. Sebab apa? Sebab diorang terdengar suara yang teramat kuat datang daripada arah dewan utama. Suara tu tiba-tiba menjerit nama mereka bertiga. Naim, Luqman, Daniela. Dan apabila mereka bertiga dengar suara tu, ketiga-tiga mereka serentak memandang ke arah suara tu dan diorang nampak suara yang memanggil nama diorang dengan cukup kuat tu adalah daripada tak lain tak bukan the one and only Cikgu Bat. Cikgu Bat yang tak habis-habis kerja dia asyik marah je. Aku tak tahulah apa hal dia boleh jadi cikgu kan. Dengan keadaan berjalan sambil memegang rotan. Dah malam-malam orang tengah menggelupur ni pun Cikgu Bat ni sempat juga pegang rotan. Dan apabila Cikgu Bat menghampiri mereka bertiga, lalu Cikgu Bat pun cakap kat diorang, yang korang ni pergi mana? Sekarang ni keadaan tengah huru-hara sekarang ni. Yang korang boleh pula lepak dekat sini kan. Macam tak ada apa-apa. Aku ni mencari korang. Korang ni tanggungan aku. Luqman cuba menerangkan dekat Cikgu Bat. Cikgu, kita orang mencari cikgu. Ya Allah cikgu, kita orang dah teruk dah cikgu kena. Dengan saya bangun tiba-tiba dekat pantai Daniela pun sama ni. Luqman baru nak explain, tiba-tiba Cikgu Bat cakap, sabar kejap. Sekarang ni kau diam. Sekarang ni saya nak korang bertiga ikut cikgu pergi dewan utama. Member-member korang semua dah ada dekat dewan utama dah. Semua pergi situ. Korang je yang pergi berjalan malam-malam macam ni kan. Dengan keadaan huru-hara sekarang ni, saya tak nak dengar apa-apa alasan. Ikut saya pergi dewan utama. Dan mereka bertiga pun lagi sekali, daripada takutkan hantu, sekarang ni diorang bertiga takutkan Cikgu Bat ni yang macam dah dirasuki hantu pula kan. Tak habis-habis marah je. So diorang pun ikutlah Cikgu Bat ni berjalan menuju ke dewan utama. Dan sebaik saja mereka bertiga sampai di dewan utama, kelihatan beberapa orang cikgu dan juga pelajar-pelajar termasuk kawan-kawan diorang juga tengah berada di dalam dewan utama tu, penuh dengan budak-budak pelajar-pelajar daripada sekolah lain ke apa. Dan yang menakutkan, Luqman cakap di antara pelajar-pelajar yang sedang duduk dalam dewan tu, ada juga beberapa orang pelajar yang sedang menjerit-jerit. Keadaan dalam dewan tu sendiri betul seperti apa yang Cikgu Bat cakap, memang huru-hara, menjerit. Wah! Lepas tu perempuan pula menjerit sana, lepaskan aku, lepaskan aku. Dengan pelajar lelaki jerit, pelajar perempuan jerit. Dan pada masa ni lah Luqman cuba menanyakan Cikgu Bat, cikgu, kenapa macam ni cikgu? Kenapa diorang menjerit? Dan pada masa ni dalam keadaan menunduk, Cikgu Bat memberitahu Luqman dan juga Daniela dan juga Naim, inilah yang korang patut tahu. Korang tengok tu kawan-kawan korang,
sekarang ni dah beberapa pelajar dah kena rasuk dah. Dan kami terpaksa kumpulkan pelajar-pelajar ni di dalam dewan sebab kami dah tak boleh kawal. Kes kerasukan dah makin tinggi seperti yang korang tengok. Lalu Daniela dan juga Luqman termasuk Naim tengok sekeliling, memang betul 2-3 orang pelajar sedang ditenangkan oleh cikgu dan juga pengamal perubatan yang dijemput datang pada malam tu. Diorang semua dalam keadaan meronta-ronta seperti ingin dilepaskan dan keadaan teramat huru-hara. Dan semasa keadaan tu teramat huru-hara, Cikgu Bat membawa mereka bertiga duduk di salah satu sudut untuk kumpulkan budak-budak yang tak dirasuk duduk di satu bahagian dan biar budak yang dirasuk saja menerima rawatan. Sebaik sahaja keadaan di dalam dewan tu berjaya ditenangkan, pelajar-pelajar yang dirasuk berjaya dipulihkan semangat diorang, keadaan kembali tenang dan semua pelajar dan juga cikgu-cikgu akan dikumpulkan di dalam dewan utama. Mereka semua tidak dibenarkan pergi balik ke asrama masing-masing. Sebab apa? Sebab mereka masih takut kalau kejadian ni akan berulang lagi sekali. Dalam keadaan yang dah tenang tu, Luqman dan juga Naim berjaya jumpa balik dua lagi orang kawan baik dia ni, iaitu Mohsin dan juga Ilyas. Diorang pun bertanya khabar apa semua kan. Oh, macam lama mat tak jumpa. Diorang bertanyalah, "Weh Mohsin, Ilyas, korang kena tak? Korang ada apa-apa tak?" Tetapi Alhamdulillah, hanya Naim dan juga Luqman sahaja yang mengalami kejadian tiba-tiba berada di pantai. Mohsin dan juga Ilyas dalam keadaan selamat dan Mohsin menceritakan kepada Luqman bagi tahu situasi sebenar apa yang berlaku. Sebenarnya pada masa diorang tengah tidur tu, tiba-tiba ada beberapa pelajar yang tiba-tiba menjerit seolah-olah terkena histeria. Dan pada masa inilah Mohsin bagi tahu yang dia terjaga disebabkan jeritan pelajar lelaki ni teramat kuat. Dan selepas itu beberapa lagi orang pelajar termasuk pelajar lelaki dan juga perempuan menjerit dan keadaan dalam asrama tu memang riuh rendah. Mohsin dah tak tahu nak buat apa dah pada masa tu dan semua pelajar dipindahkan ke dewan utama untuk menerima rawatan. Lalu apabila dah diterangkan oleh Mohsin kenapa diorang semua berada di dewan utama, Luqman pun dah tahu dah sebab dia. Diorang rasa Alhamdulillah sekarang ni kita just duduk kat sini, kita just dengar je arahan daripada Cikgu Bat, apa yang patut kita buat apa semua kan. Dan Mohsin sempat lagi tanya Luqman, "Weh, kau rasa perlawanan futsal ni jadi tak?" Dan pada masa ni Luqman pun cakap, "Weh, nanti je lah kita bincang. Aku rasa buat masa sekarang ni aku tak boleh fikir lah. Aku pun masih takut lagi ni. Aku masih tak boleh percaya lagi apa yang aku kena ni kan." Tiba-tiba Cikgu Bat suruh semua budak-budak termasuk pelajar-pelajar lain berkumpul untuk mendengar taklimat. Taklimat daripada siapa? Taklimat daripada cikgu pengiring yang merupakan orang tua yang ikut diorang daripada KL sampai ke sekolah tu. Orang tua ni lah yang akan memberitahu diorang sebab dan kenapa kejadian huru-hara histeria ni boleh menimpa pelajar-pelajar ni. Dan dalam dewan tu dipenuhi dengan pelajar-pelajar daripada sekolah lain apa semua telah dikumpulkan kat situ, masing-masing ingin mendengarkan jawapan sebenar daripada cikgu pengiring yang merupakan orang tua ni tadi tau. Dan orang tua ni terus menyampaikan taklimat dia. Tiba-tiba ada taklimat. Orang tua ni cakap, sekarang ni Alhamdulillah semua pelajar-pelajar yang kerasukan kita berjaya rawat. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu dan juga pengamal perubatan, ustaz-ustaz apa semua yang menolong untuk memulihkan semangat budak-budak ni. Bagi saya, apa yang menimpa pelajar-pelajar ni kemungkinan besar kelemahan ataupun kekurangan daripada diri saya sendiri. Sepatutnya daripada awal pelajar-pelajar ni tidak dibenarkan tinggal dekat blok asrama tu. Sepatutnya mereka dikumpulkan untuk tidur beramai-ramai di dalam dewan utama ni. Sebab apa yang korang semua patut tahu, sekolah ni mempunyai satu sejarah hitam. Sebenarnya sekolah ni mempunyai beberapa pantang larang yang harus semua pelajar termasuk cikgu-cikgu ikut.
Dan kalau tidak ikut, ini akan membawa kepada malapetaka yang lebih besar. Sebab kalau cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar nak tahu, sepanjang saya tinggal di sekolah ni hampir 25 tahun, telah terjadi beberapa kes budak hilang dan ada juga yang ditemui mati lemas di belah pantai sana tu. Sambil menunjukkan ke arah pantai di mana Luqman, Naim dan juga Daniela ada tu tau. Lepas tu pakcik ni terus lagi cakap, pakcik ni cakap daripada dulu lagi sekolah ni tidak dibenarkan selepas pukul 10 mana-mana pelajar untuk bangun. Dan kenapa selepas pukul 10 tidak dibenarkan pelajar-pelajar ni merayap ataupun bangun? Sebab ditakuti akan hilang ataupun mati lemas. Sebab selepas pukul 10 tu dikatakan akan ada penghuni ataupun makhluk daripada alam sebelah yang akan mendendangkan lagu Ulik Mayang. Sebaik saja Luqman dengar macam tu, lagi sekali dia tergamam, lalu bulu roma dia meremang. Sebab apa? Sebab dia boleh bayangkan lagi situasi yang dia alami dan dia masih ingat lagi nyanyian yang dinyanyikan oleh makhluk ataupun puteri tanpa wajah tu tadi adalah lagu Ulik Mayang. So apabila Luqman ni dengar pakcik ni cakap lagu Ulik Mayang, so dia masih boleh bayangkan lagi situasi dia tau. Dan pakcik ni pun meneruskan lagi penerangan dia. Pakcik ni cakap selepas pukul 10 malam dikatakan puteri ataupun penari ni akan mendendangkan lagu Ulik Mayang dengan suara yang cukup merdu, dan ini akan menarik pelajar-pelajar ataupun cikgu-cikgu yang tak tidur akan terdengar dan terbuai-buai dengan alunan suara yang sedap dan merdu tu. Tanpa diorang sedar, sebenarnya apa yang menyebabkan pelajar-pelajar ni mati lemas, ada yang dikatakan suara tu akan menarik ataupun akan memanggil pelajar-pelajar dan juga cikgu-cikgu ni ke arah laut, ke arah pantai. Lalu tanpa diorang sedar, dengan keasyikan lagu yang sedap tu, sedar-sedar dah tengah-tengah laut, sedar-sedar engkau dah pun lemas. Tak ada siapa nak selamatkan kau. Sebab itulah pakcik tu teramat takut. Sebab itulah daripada awal dia memberi amaran selepas pukul 10, tolonglah jangan bangun. Sebab takut kalau ada pelajar yang terpanggil dengan dendangan lagu Ulik Mayang ni dan akan terleka terus masuk ke alam diorang ataupun terus masuk ke dalam laut dan mati lemas, guys. Selepas pakcik ataupun cikgu pengiring ni telah memberikan jawapan kepada semua pelajar-pelajar ni, tiba-tiba Luqman ada soalan yang ingin ditanyakan. Lalu Luqman pun angkat tangan. "Pakcik, sabar kejap, saya nak tanya satu soalan." Lalu pakcik ni pun cakap, "Silakan, tanya. Apa yang kau nak tanya?" "Saya nak tanya, kenapa saya dah pun baring senyap-senyap dalam bilik, tiba-tiba tanpa saya sedar, saya dah pun berada di tepi pantai. Kenapa situasi saya macam tu? Sedangkan saya rasa saya dah ikut segala syarat yang pakcik cakapkan." Lalu pakcik ni pun tanya Luqman, "Aku nak tahu sekarang ni ada tak engkau seolah-olah mencabar dia ataupun ada tak seolah-olah engkau tidak percaya dengan apa yang aku bagi tahu ni? Ada tak engkau memperkotak-katikkan, engkau buat lawak ke, engkau cakap yang benda ni mengarut apa semua?" Dan pada masa inilah Luqman seakan-akan tahu diri dia, seakan-akan tahu, dia sedar diri dia apa yang dia buat, dan dia pun terus senyap dan menundukkan kepala dia. Pakcik ataupun cikgu pengiring ni mendekati Luqman dan cakap dekat Luqman, "Sebab itulah, janganlah kita sesekali memperkecilkan hal ni. Sebab apa? Sebab kita haruslah hormat walaupun mereka di alam lain, walaupun mereka bukanlah sama alam dengan kita. Kita perlu saling hormat menghormati. Kalau tak, sebab itulah kau bangun, tiba-tiba kau dah ada kat pantai. Itu pun kira baik. Kalau kau tiba-tiba dah ada dalam laut kan, sedar-sedar buka mata je, ikan jos ataupun penyu kat sebelah kan, lagi kau jam." Dan pada masa inilah Luqman terus menangis. Sebab apa? Sebab dia teramat takut dan dia teramat insaf dengan kelakuan dia yang suka cakap besar, yang suka memperkotak-katikkan apa yang orang bagi tahu dia. Sebab apa? Sebab si Luqman ni dia hanyalah berpegang dengan pendirian dia je. Tetapi selepas kejadian yang dialami oleh Luqman ni, barulah dia sedar bahawa dia perlulah menghormati
segala nasihat dan segala ucapan yang diucapkan oleh pakcik ni tadi. Jadi selepas kejadian yang amat menakutkan dan huru-hara terjadi pada malam tu, selama seminggu itulah semua pelajar haruslah tinggal dan tidur di dewan utama, dikumpulkan beramai-ramai sebab takut kalau kejadian ni akan berulang lagi. Dan alhamdulillah selama seminggu perjalanan upacara pertandingan futsal tu diadakan, tidak berlaku lagi kejadian histeria dan juga pelajar hilang. Dan seperti yang korang tahu, di awal cerita aku ada bagi tahu ada salah seorang pelajar yang hilang, dan pelajar yang hilang ni merupakan pelajar perempuan yang bernama Nora. Tetapi dengan usaha, dengan bantuan cikgu pengiring iaitu pakcik tua ni tadi, telah menyelamatkan nyawa Nora ni. Sebab kalau korang nak tahu, pakcik tua ni lah yang cuba mencari di mana Nora ni hilang pada hari diorang sampai tu. Kebetulan pakcik ni seakan-akan telah tahu dah kalau pelajar hilang sahaja, kenalah dia cari di area pantai. Dan apa yang mengejutkan, nasib baiklah pakcik tua ni sempat untuk menyelamatkan nyawa si Nora ni. Sebab pakcik tua ni, dia jumpa Nora dalam keadaan separuh badan dah pun memasuki air, telah pun masuk ke dalam laut. Dan kalau pakcik tua ni tidak mampu menyelamatkan Nora pada masa tersebut, tidak mampu menarik Nora ke arah pantai balik, kemungkinan besar Nora akan menimpa nasib malang seperti pelajar-pelajar lain. Dan yang lebih teruk, kemungkinan besar Nora akan mati lemas. Dan disebabkan kejadian inilah Cikgu Bat amat tegas dengan pelajar-pelajar dia. Sebab apa? Sebab Cikgu Bat rasa inilah tanggungjawab dia sebagai seorang cikgu, dan anak-anak murid dia ni, pelajar-pelajar ni merupakan tanggungan dia. Sebab itulah Cikgu Bat terpaksa bertegas. Maybe ada antara korang yang fikir, kenapalah Cikgu Bat ni asyik marah je kan? Tetapi peranan seorang cikgu ni bukan mudah ya guys. Dan apabila event ataupun pertandingan futsal tu telah tamat diadakan, alhamdulillah, walaupun sekolah Luqman ni tidak dapat menduduki juara, tetapi akhirnya sekolah Luqman dapat menduduki tangga kedua, iaitu naib juara. Dan itu dah cukup baik, sebab sebelum-sebelum ni sekolah Luqman asyik sagu hati kan, asyik tempat ketiga apa semua. Tetapi walaupun tak juara, tetapi pertandingan kali ni sekolah Luqman dapat naib juara. Dan ini telah membuat Cikgu Bat teramat bangga dengan prestasi pelajar-pelajar dia. Dan sebaik saja pertandingan futsal yang dianjurkan ni telah pun tamat, hari terakhir tu Luqman sempat berjumpa dengan Naim. Sebab Luqman ni masih ingat lagi ada soalan yang terbuku dalam hati dia. Dan pada masa ni Luqman berjumpa dengan Naim di dalam dewan utama tu. Lalu Luqman menanyakan kepada Naim, "Cuba kau bagi tahu aku Naim, apa hubungan kau sebenarnya dengan Daniela? Kenapa malam tu Daniela cukup mesra dengan kau?" Dan pada masa inilah Naim tidak mampu memandang wajah Luqman. Sebab apa? Sebab Naim rasa teramat bersalah. Dan Naim pun memberitahu Luqman, sebenarnya pada malam tu aku telah pun berjanji dengan Daniela untuk berjumpa di tepi pantai. Aku sebenarnya dah lama juga suka kat Daniela, dan kebetulan Daniela pun suka kat aku. Kau tak boleh salahkan aku Luqman. Tangan aku tak bertepuk sebelah tangan macam kau. Daniela memang tak suka kau, dia suka aku. Aku pun nak buat macam mana, Daniela tu cantik. Kau ajar punya Naim kan. So Naim cakap, sebenarnya kalau kau nak tahu Luqman, aku nak minta maaf kat kau. Malam tu sebenarnya aku telah pun plan dengan Daniela ni untuk berjumpa di tepi pantai. Kira dating macam tu. Tetapi sebaik saja aku sampai di tepi pantai, aku tak jumpa Daniela Luqman. Yang aku jumpa adalah hantu ataupun wanita yang tanpa wajah tu tadi. Dating tak jadi Mat. Naim ni dah menangis dah. Barulah Luqman tahu rupa-rupanya kenapa Naim dan Daniela berada di tepi pantai tidaklah sama dengan situasi dia, yang di mana dia bangun-bangun terus ada kat tepi pantai. Rupanya diorang sendiri yang cari naas, diorang sendiri yang pergi ke tepi pantai, tetapi telah diganggu oleh wanita ataupun oleh perempuan yang menari tanpa wajah ni tadi. Selepas daripada kejadian tu, baik tak baiknya Luqman ni, walaupun sahabat baik dia, sailang dia sendiri dengan perempuan yang dia cukup minat, yang dia cukup suka, Daniela ni, tetapi Luqman cakap, tak berbaloi kalau sebabkan perempuan aku nak bermusuh dengan kau. Aku bukanlah jantan macam tu. Aku bukanlah lelaki dayus yang akan memutuskan
persahabatan kita. Kalau engkau dah suka Daniela dan Daniela dah suka engkau, tak apalah, aku undurkan diri aku. Dan pada masa inilah beberapa kali Naim meminta maaf kepada Luqman kerana tidak menceritakan hal yang sebenar. Selepas daripada kejadian tu, walaupun dah pulang ke sekolah diorang kan, dah teruskan sesi pembelajaran seperti biasa, persahabatan 4 orang di antara Luqman, Naim, Mohsin dan juga Ilyas ni masih akrab seperti adik-beradik. Dan inilah pepatah yang cukup kena dengan diorang. Air yang dicincang tidak akan putus. Dan begitulah persahabatan Luqman dan juga Naim. Walaupun bagi aku sendiri, Naim ni kurang hajar betul. Kalau best friend, kau bagi tahulah, kau janganlah sailang member tu macam tu je. Geram betul. Dan kau ingat Naim, kau seorang je nak Daniela tu. Cuba kau tengok kat ruangan komen ni, ramai lagi lelaki yang nak juga Daniela tu. Aduh, tak boleh tahan betul aku dengan geng puaka. Sempat lagi mat, cerita seram pun sempat lagi. Ada yang nak berkenalan lah, ada yang cakap Daniela I love you lah. Pisang mat. Dan begitulah kisah part yang kedua ataupun part penghabisan di antara Luqman dan juga Daniela. Kisah percintaan yang tidak kesampaian kerana disailang oleh si Naim ni. Amboi. Tapi aku harap korang terhibur dengan kisah yang aku sampaikan pada malam ni dan ambil segala intipati. Wah, tiba-tiba intipati mat. Ambil segala pengajaran yang korang boleh dapat daripada kisah malam ni. Dan insyaAllah aku akan cuba dapatkan kisah-kisah yang lebih menarik, yang lebih seram, yang lebih akan membuatkan korang rasa happy apa semua untuk geng puaka semua. So I will see you again in the next video guys. Stay safe, stay healthy. Kita dah nak merdeka dah ni. Kemungkinan besar aku akan bawa kisah pasal kemerdekaan. Dan kemungkinan kisah tu walaupun merdeka-merdeka tetapi menyeramkan guys. So kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa subscribe. I love you all. Bye bye.